TV KPM. Seperti ada laut, macam ada pantai, mungkin ada pokok-pokok pula di sini. Apa pula ni? Yang ni nampak macam tinggi sikit, macam banyak je permukaan bumi ni jenis-jenisnya. Ni pula saya rasa macam pulau. Apa tu ni? Hai, cikgu. Ya, Cikgu, saya. Saya agak keliru, cikgu. Saya sedang perhatikan dua model ni. Seperti banyak jenis bentuk muka bumi lah, cikgu. Inilah jenis-jenis bentuk muka bumi. Kalau nak tahu, kita akan belajar sebentar lagi. Baik, cikgu. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean, dan hari ini untuk slot menengah rendah kita sama-sama akan belajar mata pelajaran geografi. Berbincang mengenai geografi, kita akan menyebut mengenai negara kita juga Malaysia, dan juga sekarang kita masih berjuang menentang COVID-19. Bagaimanakah kita nak sama-sama merendahkan angka COVID-19? Patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan 3 cara yang mudah, sentiasa memakai pelitup muka. Nombor 2, kita mengamalkan penjarakan sosial. Dan yang ketiga yang juga paling senang, kebersihan diri itu sangat penting. Dengan asasnya, kita basuh tangan kita dengan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, tadi kita sudah perhatikan biodata guru kita, guru penyampai kita dalam mata pelajaran geografi hari ini, dan beliau adalah Cikgu Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad, guru geografi dari SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Hanif, sihat? Alhamdulillah, sihat, Cikgu. Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri kepada murid-murid kita di rumah? Seperti yang telah diperkenalkan oleh Hanif tadi, nama penuh saya Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad. Saya boleh panggil saya Cikgu Fitri. Okey, boleh panggil saya Cikgu Fitri. Saya berpengalaman mengajar geografi selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Sekarang berkhidmat di SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Bentong, Pahang, Cikgu. Baik, dengan 18 tahun pengalaman mengajar geografi itu, saya pasti banyak benda yang sama-sama kita akan terokai hari ini, Cikgu. InsyaAllah kita sama-sama teroka belajar, kenal, mengenal. Okey, berkaitan dengan bentuk muka bumi di Malaysia. Bentuk muka bumi di Malaysia, itulah topik yang sama-sama kita akan belajar hari ini, Cikgu. Dan sebelum kita mendalami lagi topik kita hari ini, saya ingin menjemput Cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Boleh? Sama-sama kita mematuhi SOP, Cikgu. Silakan. Okey, saya mula dulu ya. Silakan, Cikgu. Okey. Saya juga akan mensanitasi tangan saya. Dan jika kita mensanitasi tangan, ini adalah peringatan kepada anda semua bersama saya sendiri. Pastikan gel pembasmi kuman itu rata di sekelilingi jari sehingga ke pergelangan tangan. Baik, Cikgu. Cikgu telah mengatakan hari ini kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi di Malaysia. Ya. Terangkan lagi, Cikgu, apakah yang akan sama-sama kita capai? Kita akan cuba meneroka, kita cuba belajar, kenal tentang jenis bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok taburan bentuk muka bumi yang kita belajar tadi. Taburan ni dekat mana letakkan dia. Dan yang ketiga, kita akan tengok kepentingan bentuk muka bumi ni. Apa kepentingan dia? Okey, setiap bentuk muka bumi dia ada kepentingan yang tersendiri. Okey, so kita akan tengok selepas ini. Betul, Cikgu. Seperti Cikgu katakan, jenis bentuk muka bumi, taburan bentuk muka bumi tersebut serta kepentingannya, Cikgu. Apa manfaat kepada kita manusia? Betul, Cikgu. Dan saya tertanya juga, kalau Cikgu dengan 18 tahun pengajaran Cikgu dan geografi itu, Cikgu rasa bentuk muka bumi yang mana yang paling menarik yang Cikgu pernah tengok? Kalau saya, kita akan berkongsi lah. Kita berkongsi, mungkin Hanif ada jenis bentuk muka bumi yang menarik pada Hanif. Macam saya ada. Biasa kalau saya akan suka tengok keindahan gua. Dalam gua dia ada macam-macam bentuk batu yang terhasil secara semula jadi. Itu pada saya sangat menarik lah. Dan dia sesuai untuk kita untuk lepaskan kita punya tension dan sebagainya, untuk kita menghayati keindahan alam sekitar. Itu gua lah salah satulah. Banyak sebenarnya, tapi macam saya suka tengok gua. Ni ada tak?
Saya sebenarnya cikgu ada dua tempat yang begitu menarik pada hati saya. Satu di Teluk Cempedak cikgu, pantai Teluk yang Cempedak, begitu pantai indah yang cantik, dan bersih. Nombor dua yang saya pernah pergi ke Gunung Fuji cikgu, di Jepun yang sangat tinggi. Saya suka dengan salji di sana. Dan paling menarik ketika saya di sana, di Gunung Fuji, tahu tak mereka ada menjual udara segar dalam tin. Menarik. Itu sangat menarik cikgu. Menarik. Dan cikgu, untuk hari ini bentuk muka bumi di Malaysia, kongsikan kita standard pembelajaran kita cikgu. Standard pembelajaran seperti yang saya sebut tadi, kita akan tengok jenis bentuk muka bumi yang terdapat di negara kita. Kita tengok apakah taburan ni dekat mana, lokasi-lokasi ni kita akan tengok berkenalan berpandukan peta. Kita akan tunjuk ke peta sedikit lagi, sebentar lagi. Dan yang ketiga kita tengok kepentingan lah. Apa yang boleh kita buat dekat setiap jenis bentuk muka bumi yang wujud secara semula jadi ni. Saya setuju tu cikgu. Ada tiga perkara yang kita akan belajar sama hari ini dalam bentuk muka bumi di Malaysia, iaitu jenis, taburan dan juga kepentingan cikgu. Dan sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, kita akan berehat sebentar. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Pastikan buku teks semua dah sedia, kertas, pen semua dah sedia. Banyak nota nak salin nanti. Sediakan betul-betul tau. Kita akan berehat sebentar. Kekal bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM sama saya Hanif Sean, dan hari ini kita sama-sama sedang belajar mata pelajaran geografi untuk slot menengah rendah. Bersama saya ialah Cikgu Fitri, seorang guru geografi dengan 18 tahun pengalaman cikgu. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada membincangkan bahawa untuk topik kita hari ini, bentuk muka bumi di Malaysia, kita akan belajar mengenai jenis-jenis bentuk muka bumi, serta taburan dan kepentingan. Kongsikan dengan kita semua cikgu, apakah kita mendalami sama-sama. Satu persatulah. Dari tiga tadi kita akan tengok satu persatu, langkah demi langkah. Yang pertama adalah berkaitan dengan jenis bentuk muka bumi di Malaysia. Kita akan berpandukan slide. Pandukan slide dan dua model yang terdapat di hadapan saya ni lah. So kita nak tengok slide. Apa yang kita boleh tunjukkan di slide. Jenis bentuk muka bumi. Jenis bentuk muka bumi di Malaysia lah. Bentuk muka bumi di Malaysia. Macam mana wujudnya bentuk muka bumi di Malaysia ni? Ini contoh kat sebelah saya ni. Ini bukan nak rotan Sean. Rotan saya cikgu. Ini kita nak tunjuk. Nak bagi tunjuk. Ini kerata rentas. Model ni kerata rentas bentuk muka bumi lah. Kalau kita semenanjung Malaysia, saya ambil contoh ni. Laut ke laut. Kalau kita potong model ni, dia adanya pinggir laut. Ini pinggir laut. Adanya saliran. Saliran ni apa? Sungai. Saliran saya pasti untuk pertanian tu boleh guna tu cikgu. Pertanian. Macam mana? Saliran ni sungai. Sungai adanya tasik. Adanya kan macam tadi kita sebut tentang gunung tadi kan. Adanya gunung dan berakhir kembali dengan pinggir laut. Nanti kita akan tengok satu persatu lah. Ni saya gunakan model ni kerata rentas. Kalau saya boleh pegang kat sini. Tunjukkan. Bentuk muka bumi kita macam tu. Ada pinggir laut, adanya tanah pamah, tanah tinggi, kembali kepada tanah pamah, pinggir laut dan adanya saliran. Itu adalah jenis bentuk muka bumi yang wujud di negara kita, iaitu Malaysia. Cikgu. So kita tengok pada slide bentuk muka bumi di Malaysia. Jenis bentuk muka bumi di Malaysia yang pertama adalah tanah tinggi. Ini tanah tinggi. Pernah pergi tengok ladang teh tak dekat Cameron Highland? Ada cikgu, ladang pergi, teh. Kadang-kadang kita tengok buah strawberry juga cikgu. Strawberry. Kawasan ini adalah kawasan tanah tinggi. Seperti mana yang saya tunjukkan tadi, adanya kawasan tanah tinggi berbukit.
berbukit. Okey. So kita pergi yang kedua, jenis bentuk muka bumi yang kedua adalah tanah pamah. Okey, tanah pamah saya highlight kat sini. Okey, pandukan pada slide yang terpapar. Okey, yang saya highlightkan yang berwarna merah itu adalah kawasan tanah pamah. Jangan tengok yang belakang tu, yang belakang jauh di sana. Nun di sana itu adalah Tanah tinggi. tanah juga. tinggi. Okey, adalah tanah tinggi yang kita highlightkan itu adalah tanah pamah. Okey, tanah pamah. Okey, itu yang kedua. Tanah pamah ni tanah yang rata, Yang cikgu. rata. Yang Baik. rata. Okey. Senang nak buat apa-apa pun senang kat situ sebab dia rata. Betul. Saya nampak seperti sawah padi tadi dalam gambar, cikgu. dalam gambar tadi saya mulai adalah sawah padi. Sawah padi. Okey. Itu yang kedua. Jenis bentuk muka bumi yang terdapat di negara kita iaitu tanah pamah. Kita pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah saliran. Senang cerita sungai lah. Okey, sungai. Sungai, cikgu. Sungai itu adalah saliran. Tapi jangan lupa saliran turut melibatkan tasik. Tasik. Dia ada tasik semula jadi. Tasik yang wujud secara semula jadi, bukan buatan manusia. Contoh kalau tasik Titiwangsa. Adakah dia semula jadi? Itu soalannya bagus, cikgu. Tak tahu kan? Tak tahu. Okey, tak apa. Kita belajar Titiwangsa adalah hasil daripada aktiviti pelombongan yang berlaku puluhan tahun dahulu menyebabkan dia terbentuknya tasik. So dia bukanlah tasik semula jadi. Betul, dan agak besar juga tasik. Agak besar juga tasik tasik buatan tu. manusia Dia tersebut, buatan ya? sebenarnya. Okey. Ya. Jadi kita akan teroka satu persatu lah. Jangan risau, jangan takut. Tak tahu kita cuba belajar satu persatu. Okey. Dan yang keempat adalah pinggir laut. Kawasan pinggir laut iaitu jenis bentuk muka bumi yang keempat. Okey, yang tadi tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut. Pinggir laut ni saya suka ni, cikgu. Tenang dengan kita berekreasi. Ada angin, tiupan Angin bayu, menghargai. Sepoi-sepoi bahasa. Betul, cikgu. Okey. Ya. Tenang duduk di pinggir laut, ada Tenang. bunyi ombak dan sebagainya. Dengan bunyi daun kelapa dia, cikgu. Bunyi daun kelapa, bunyi rindu betul air lah. dan sebagainya. Betul. Tenang, membuatkan jiwa kita tenang. Tenang. Okey, itu 4 jenis. Okey, faham Ada soalan ke nak tanya? Boleh, cikgu? Boleh faham Boleh, Boleh ada follow. 4 Saya jenis. teruskan. Silakan, cikgu. Yang seterusnya, tadi kita dah tahu jenis bentuk muka bumi, dah ada 4. Tak perlu saya ulang lah, nanti kita akan tengoklah. Kita akan uji host kita boleh faham tak faham, boleh tahu tak tahu sebentar lagi lah. Jadi kita tengok yang seterusnya adalah taburan bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, taburan. Taburan maksudnya dekat mana duduknya. Berpandukan peta yang dipaparkan. Kalau ni tengok ataupun murid-murid yang berada di rumah tengok, paparan peta sekarang adalah menunjukkan taburan ataupun dekat mana lokasi 4 jenis bentuk muka bumi yang saya sebutkan tadi. Okey, yang pertama tanah tinggi. Kalau tengok ada yang berwarna jingga, coklat-coklat gelap tu, itu adalah banjaran ataupun tanah tinggi. Seperti di tengah bahagian semenanjung Malaysia, di tengah-tengah cikgu. semenanjung Malaysia tu kan nampak warna coklat. Betul. Jingga bercampur-campur tu. Okey, itu adalah kawasan tanah tinggi. Okey. Kalau yang warna kuning cair sikit tu, okey, itu merujuk pada kawasan tanah apa? Tanah pamah beralur. Dia cikgu. sikit macam berbukit-bukit. Sebelum gunung, selepas gunung bukit. Dia sedikit rendah. Rendah Dia sedikit daripada gunung. Okey, yang warna hijau tu adalah tanah pamah. Okey. Dan yang berwarna biru, nampak biru-biru tu adalah kawasan pinggir laut dan ada di tengah-tengah tu ada yang macam alur tu, itu adalah saliran. Saliran. Sungai. Sungai itu taburan dia. Okey, itu secara keseluruhan pada peta Malaysia. So kita nak tengok contoh-contoh tempat. Ya, cikgu. Contoh-contoh tempat, lokasi yang lebih tepat, tapi saya tak ceritakan lokasi secara keseluruhan. Kita ambil contoh-contoh tempat-tempat yang mungkin popular, okey, dan mungkin ada murid-murid yang pernah pergi dan ada murid-murid tak pernah sampai. Okey, nanti kita tengok lokasi mana yang sering popular lah berkaitan dengan taburan bentuk muka bumi ni. Betul, cikgu. Ada yang saya tahu, ada yang selalu pergi untuk bercuti. Yes. Ada yang pergi untuk beriadah, berekreasi, mendaki gunung. Tenangkan fikiran. Betul. Okey, mungkin dah lama tak berjalan-jalan. Kita tengok berjalan-jalan melalui gambar pun okey kat ni. Okey. Okey, so kita pergi lokasi tanah tinggi di Malaysia. Yang pertama, Banjaran Titiwangsa seperti yang Anis sebut tadi. Yang kat tengah-tengah Banjaran Titiwangsa. Yang tengah-tengah warna coklat, cikgu. Pernah pergi ke Pahang tak? Saya selalu pergi ke Pahang. Selalu cikgu. pergi Pahang, tapi kan? saya pergi ke kawasan Teluk Cempedak. Teluk Cempedak, untuk sampai ke Teluk Cempedak tu kena lalu terowong. Betul? Terowong Genting Sepah. Betul. Itu adalah telah merentasi Banjaran Titiwangsa.
terowong tersebut memotong terowong tu melalui itulah dia banjaran bukan dia Titiwangsa. potong, dia korek kan, korek akhirnya merentasi banjaran Titiwangsa lah. Kalau tak korek Betul. tak boleh nak buat jalan. Susah tak nak boleh lalu tu, hutan. cikgu? Boleh lalu akan memerlukan kos yang lebih tinggi. Saya setuju. Okey. Yang seterusnya Gunung Tahan. Banjaran Tahan ini popular lah kepada peminat pendaki yang mendaki gunung ni. Betul. Okey, Gunung Tahan ni salah satu lokasi yang menjadi tumpuan kepada pendaki-pendaki untuk menyaksikan keindahan Gunung Tahan ni. Tinggi dia adalah gunung paling tinggi di semenanjung Malaysia. Tinggi juga tu. Tinggi tu, cikgu, saya rasa. Itu adalah 1,800 meter. Betul. Dan Saya rasa pasti aras agak laut. mencabar Yes. untuk sampai ke puncak Ya, Gunung Tahan tersebut. memerlukan ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Okey, untuk sampai ke Gunung Tahan ini contoh tanah tinggi di Malaysia. Yang ketiga, Pedalaman Sarawak. Banjaran Tamah Abu nama dia. Okey, dan yang keempat adalah Pedalaman Sabah. Banjaran Crocker. Ya. Pernah dengar tak Banjaran Crocker ni? Pernah dengar, cikgu? Pernah dengar? Ketika saya ketika belajar geografi dulu, saya pasti saya dengar Banjaran memang Crocker ni. popular. Okey. Dan paling popular, Banjaran Crocker ni adanya gunung paling tinggi di Malaysia. Iaitu Gunung Gunung Kinabalu, cikgu. Ya, Pijak. Okey. Saya mungkin boleh bagi satu star. Okey, Cikgu, satu saya bintang. dapat 2 bintang kalau saya bagi tahu berapa tinggi Gunung Kinabalu. Okey, boleh? Boleh? Saya akan cuba. Saya Okey, tahu ia cuba cari. melebihi 4,000 meter. Yes. Dulu saya cuba ingat dekat itu 4101, tapi saya kena periksa balik, cikgu. Okey, Apakah tapi ketinggian melebihi sebenar. 4,000 meter dari aras laut. Itu betul dah tu. Saya boleh bagi 3 lagi. 3 bintang, 3 bintang Alhamdulillah. lagi. Okey, so Banjaran Crocker, lokasi popular dia adalah Gunung Kinabalu dan ada kawasan penanaman sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan lembu susu, dikenali sebagai Kundasang, Sabah. Kundasang. Tanah tinggi Kundasang. Okey, itu adalah lokasi tanah tinggi di Malaysia. Okey, setakat ni okey? Ada soalan? Boleh, Kita cikgu. cuba Saya- satu persatu lah, tak nak terburu-buru nanti kan tak faham. Betul. Adik-adik di rumah saya yakin kita belajar secara santai supaya kita dapat apa target ataupun matlamat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya setuju, cikgu. Okey. Dan jika kita bincang mengenai tanah tinggi, kita boleh juga memikirkan mengenai tanah tinggi Genting, Yes. tanah tinggi Cameron, Cameron, Ya. okey, Bukit Fraser. Bukit Fraser. Okey. Betul. Yang seterusnya, lokasi tanah pamah di Malaysia. Okey. Tadi tanah tinggi, ini tanah pamah pula. Okey, apa? Dataran Kedah Perlis. Okey, rakyat Malaysia bukan ada adik yang menyaksikannya, semua orang di Malaysia ni kena tahu bahawa dataran Kedah Perlis ni wajib kita tahu sebab ia adalah kawasan penanaman padi utama negara kita. Sehingga diberi jolokan Jelapang Padi Negara. Yes, kerana banyak tanaman padi dekat situ. Kita makanan ruji kita nasi kan. Nasi daripada padi lah. Banyak ditanam di dataran Kedah Perlis. Okey. Yang kedua adalah dataran Kelantan. Okey, dataran Kelantan pun ada dia punya tanaman utama. Kalau dulu dikenali sebagai tanaman padi jugalah di dataran Kelantan ni. Okey, dan banyak tanaman-tanaman lain yang diusahakan di dataran Kelantan, tanah pamah. Yang ketiga adalah Delta Rajang. Delta Rajang ni kat mana? Di Sarawak, cikgu. Yes, Negeri Sarawak. bijak. Sungai Rajang sana. Sungai Rajang. Okey, Ya. di hujung sungai tu dipanggil Delta Rajang. Okey, kawasan subur untuk pertanian. Betul. Okey. Dan yang keempat, dataran pantai timur Sabah. Okey, dataran pantai timur Sabah ni kawasan yang mempunyai berhampiran dengan kawasan pinggir laut yang sangat menarik sampai kan terumbu karang dia sangat cantik dan indah. Okey. Itu yang kedua berkaitan dengan lokasi kawasan tanah pamah di Malaysia. Kita pergi ke yang ketiga, lokasi pinggir laut di Malaysia. Okey, lokasi pinggir laut. Sebab pasal pinggir laut, inilah contoh bentuk muka bumi pinggir laut. Ni contoh. Yes. Boleh saya tunjukkan? Boleh, cikgu. Okey, ini contoh. Kalau ni Silakan. pandangan yang secara besar lah. Okey, ini pulau. Okey, pulau. Yang ni dipanggil Tanjung. Tanjung. Okey, yang ni dipanggil Teluk. Dekat Teluk. Teluk ni adanya pantai. Adanya tebing tinggi. Tebing tinggi, cikgu. Ya, ini adanya gua. Mungkin ni nampak sikit dekat tepi ni ada gua. Bila air laut dia langgar batu ni makin lama dia makin terhakis.
dia mengambil masa ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Bila dia runtuh, dia akan menghasilkan gerbang laut. Gerbang laut, cikgu. Gerbang laut ni bila dia dihakis oleh air laut dan angin dan sebagainya, dia akan runtuh, dia akan jadi batu tunggul. Batu tunggul. Bila bertukar menjadi batu tunggul, dia akan akhirnya tinggallah tunggul sisa ataupun batu sisa. Batu Sebab apa? sisa. Sebab air laut ni dia sentiasa menghempas pantai. Sekali ombak mengentas pantai, sekali itu pantai berubah. Betul. So dia akan membentuk bentuk muka bumi ni lah. Ini lokasi pinggir laut. Boleh sebut pinggir laut, inilah bentuk-bentuk yang asas berada di kawasan pinggir laut. Adanya pulau, gerbang laut, ada gua, teluk dan tanjung tebing tinggi. Betul, cikgu. Itu bentuk muka bumi lah. Okey. Akibat hakisan daripada air laut, ombak serta angin juga, cikgu. Okey. So lokasi dia adalah di Teluk Cempedak. Disebut kan Teluk Cempedak, Pahang. Pahang. Okey. Yang kedua Tanjung Piai. Okey, saya sebut tadi kan. Tanjung dengan teluk. Sebab tu nama dia Tanjung Piai sebab dia adalah ni. Ni. Sebentuk tanjung, bentuk macam ni ujung. Okey, tanjung paling selatan berada di semenanjung Malaysia lah, Tanjung Piai. Tanjung Piai. Okey. Pantai Cahaya Bulan. Okey, lebih popular dikenali sebagai PCB. PCB. PCB lah singkatan dia PCB, Pantai Cahaya Bulan. Dan yang keempat adalah Pulau Sipadan, iaitu pulau yang boleh dikatakan pulau yang cantik lah untuk aktiviti-aktiviti rekreasi. Okey, dan yang terakhir, lokasi saliran di Malaysia. Sungai Pahang, dia banyak setiap negeri ada sungai dia. Okey, saya bagi contoh je lah. Okey, bagi contoh, Sungai Pahang, Sungai Rajang di Sarawak, okey, Sungai Kinabatangan di Sabah, okey, dan Tasik Bera dan Tasik Chini di Pahang. Ini adalah tasik semula jadi. Dia wujud secara semula jadi. Tasik semula jadi. Tasik semula jadi yang wujud di semenanjung Malaysia iaitu Tasik Bera dan Tasik Chini, Pahang. Itu adalah lokasi saliran di Malaysia. Betul, cikgu. Okay, Banyak ada soalan nak legenda di tanya? Tasik Chini tu. Ada soalan nak tanya? So far saya alhamdulillah, cikgu. Jelas. Okey. So kalau tak ada soalan, kita cuba test. Okey, test. Boleh, cikgu. Kita test berpandu gambar. Kat saya ni ada gambar. Ada gambar. Saya akan ambil beberapa keping gambar. Okey. Ni padankan dengan label yang saya letak pada stand kat depan tu. Baik. Okey. Ini gambar apa? Saya pun tak tahu. Ni Saya boleh tengok. Rasa, Boleh. Labelnya kita ada saliran, tanah tinggi, tanah pamah Boleh dan letak kan? pinggir laut. Mana yang sesuai? Jika ini boleh Ini saya apa tu? letakkan di tanah tinggi, cikgu. Okey, betul. Tanah tinggi. Okey, tanah tinggi. Baik, saya akan letak seperti ini di sini. Okey, gambar yang kedua. Gambar apa ni? Ini saya rasa sungai. Cikgu ada mengatakan sungai ini adalah saliran. Tepat sekali. Saliran berada di sini. Saya akan letakkan di sini. Okey. Baik, saliran. Gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Macam apa tempat tu? Macam kegemaran ada saya ni, cikgu. Macam ada air-air tu. Ada air-air, ketenangan jiwa, Okey. pantai di pinggir laut, cikgu. Betul. Pinggir Pinggir laut. laut. Ini yang terakhir pastinya betul lah. Di Okey. sini dan yang keempat, terakhir gambar yang adalah keempat iaitu Baiklah. tanah apa? Sawah padi, Okey. tanah lapang dan rata, tanah pamah, cikgu. Ya, betul. Tanah Okey. pamah, maka saya akan kita letak di sini pula. Ini dah padankan bentuk muka bumi berdasarkan gambar. So saya rasa keempat-empat bukan rasalah. Confirm memang betul. Keempat-empatnya betul berdasarkan padanan gambar dengan jenis bentuk muka bumi yang terdapat di negara kita iaitu Malaysia. So daripada 4 ni saya bagi 4/4. 4/4, cikgu. Pandai. Baik, alhamdulillah, cikgu. Terima kasih. Kita ada saliran, tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut, cikgu. Ya. Baik, cikgu. Kita sebenarnya akan berehat sebentar, cikgu. Tetapi lepas kita berehat nanti, kita nak tahu pula apakah kepentingan jenis-jenis bentuk muka bumi ini. Pastikan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran geografi dengan topiknya bentuk muka bumi di Malaysia. Bersama saya ialah Cikgu Fitri dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita telah belajar mengenai jenis-jenis bentuk muka bumi. Ada berapa? Ada 4, Cikgu. Ada 4. Iaitu tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan juga pinggir laut. Pinggir laut. Betul, Cikgu. Betul. Dan kita juga telah belajar taburan dan contoh-contoh lokasi. Lokasi. Mengenai yang berkesinambungan dengan 4 jenis bentuk muka bumi jenis tadi. Bentuk muka bumi tadi, okey. Baik, sekarang adakah kita akan belajar mengenai kepentingan ataupun kegunaan kita muka bumi bergerak ini? kepada kepentingan. Okey, sejauh manakah bentuk muka bumi ini memberi faedah kepada manusia? Okey, kepada kita lah, terutama kita duduk di Malaysia ni. Okay, sejauh mana dia boleh memberi manfaat kepada kita, kita akan tengok satu persatu berkaitan dengan kepentingan bentuk muka bumi. Yang pertama iaitu tanah tinggi. Tanah tinggi. Apa kepentingan dia kepada kita lah? Okay, yang pertama adalah pertanian. Pertanian yang macam mana ya? Pertanian? Kat tanah tinggi ni boleh tanam apa? Okay. So, yang saya bagi contoh sini adalah tanaman teh. Okay, yang bukan saja terdapat di Cameron Highland, ada juga terdapat di Sabah. Di Sabah. Di Sabah iaitu apa? Kundasang. Kundasang lah. Kepentingan pertama adalah pertanian. Kerana sebab kawasannya agak dingin, Cikgu. Yes, pandai, kerana suhu dia sedikit sejuk berbanding dengan kawasan tanah pamah, pinggir laut dan sebagainya. Okay, disebabkan itu dia memberi manfaat kepada kita. Kepentingan yang pertama adalah pertanian, bukan sahaja teh tapi sayur-sayuran ataupun buah-buahan hawa sederhana. Betul. Hawa sederhana, contoh Hani sebut tadi, strawberry, bunga-bungaan. Cantik kan, kita pergi dekat Cameron Highland contohnya, kita beli bunga, besar bunga dia, bunga rose contohnya. Betul. Bila bawa ke bawah, dia dah layu kerana suhu di bahagian tanah pamah ni lebih tinggi berbanding dengan suhu di kawasan tanah tinggi. Itu yang pertama lah, pertanian. Okey, yang kedua adalah pelancongan. Pernah naik tak ni? Pelancongan ni saya boleh nampak kereta kabel. Pernah, Cikgu? Dekat mana ada kat Malaysia ni? Saya pernah naik di Tanah Tinggi Genting. Yes, Tanah Tinggi Genting adanya perkhidmatan kereta kabel untuk kita sampailah. Ini salah satu jenis pengangkutan juga. Tapi Tanah Tinggi menjadi daya tarikan pelancong. Okey, sama ada dalam dan luar negara. Okey, kalau melancong kalau dalam negara dan luar negara, dia punya sampingan dia ataupun manfaat dia memberi pendapatan kepada ekonomi negara. Pelancongan. Itu yang kedua. Betul. Okay, yang ketiga adalah hidroelektrik. Oh, ini sangat penting juga kepada negara kita. Elektrik kan, hidroelektrik. Hidro tu maksud dia air. Elektrik tu elektrik lah. So hidroelektrik ini adalah elektrik yang dijana dengan tenaga kinetik air. Sebab air ni kan dia sentiasa mengalir. Ya. Akhir sentiasa mengalir, tak berehat, tak cuti, tak apa. tak cuti kan. So air ni mengalir, tenaga kinetik air ini diubah suai dan boleh menjana tenaga elektrik. So dijalankan di kawasan tanah tinggi. Kenapa? Jika air di tanah tinggi, pergerakannya adalah lebih deras, Cikgu. Lebih deras, lebih laju. Menuju ke tanah rendah. Menuju ke tanah rendah kan. Kalau buat dekat tanah pamah, air dia perlahan. So dia tak bolehlah menggerakkan turbin untuk menjana elektrik tadi. So kalau air mengalir dengan deras, laju, turbin tu akan berputar dengan pantas. Tenaga kinetik dia laju kan. Maka terhasillah bekalan tenaga elektrik. Betul. Penting lah. So kita jangan rasa tanah tinggi ni tak ada manfaat. Tapi banyak manfaat kepada kita lah manusia kan. Sebab kita tinggal di permukaan bumi. Dari segi ekonomi, dari segi sosial. Kemudahan kita lah sebagai rakyat kan. Itu tiga. Banyak sebenarnya. Nanti kita akan cuba cungkir-cungkir lah. Kita bagi contoh 3. Yang kedua, tanah pamah. Kepentingan bentuk muka bumi, tanah pamah. Sama juga tanah tinggi tadi, pertanian juga. Tanah pamah pun pertanian juga. Betul. Apa yang bezanya?
Adakah jenis penanaman, cikgu? Ya, jenis tanaman. Okey, jenis tanaman dia berbeza-beza lah. Tadi teh ataupun sayur-sayuran, buah-buahan, hawa sederhana. Tapi kalau dekat tanah pamah, saya bagi contoh ni, tanaman nenas. Di tanah pamah selain padi kan. Di tanaman nenas. Dekat mana? Saya bagi contoh kalau kat Malaysia ni di dataran Johor. Johor juga. Okey, dataran Johor banyak tanam tanaman nenas. Betul. Pentinglah, penting kepada manusia dari segi menjana pendapatan ataupun ekonomi kita. Itu kepentingan dari segi pertanian. Ya. Okey. Yang kedua adalah pertempatan. Kalau saya tanyalah diberi pilihan Hanif buat rumah, nak buat rumah, dekat mana paling Hanif rasa selamat untuk bina rumah? Adakah tanah tinggi ataupun tanah pamah? Jika pilihan saya, cikgu, untuk keselamatan, pendapat saya di tanah pamah, cikgu. Lebih sesuai. Lebih sesuai. Okey. Kalau kita nak tengok view yang cantik, kan, pandangan yang menarik, tanah Atau di tinggi lah. kawasan sejuk. Sejuk. Duduk Tapi di tanah tinggi. dia memerlukan kos yang tinggi. Setuju. Sebab kita nak buat dia punya benteng, penahan hakisan dan sebagainya. Sebab itulah tanah pamah popular untuk bina kawasan pertempatan ataupun bangunan-bangunan yang besar. Ni saya bagi contoh gambar kat situlah. Okey, pertempatan manusia. Betul. Okey, sesuai dibina di kawasan tanah pamah. Bukan maksud dekat tanah tinggi tak boleh buat rumah. Bukan maksud pinggir laut tak ada rumah, ada. Tapi popular ataupun lebih sesuai Kestabilan kestabilan dia, selamat dan sebagainya adalah di kawasan tanah pamah. Okey. Yang seterusnya bentuk muka bumi, tanah pamah juga kepentingan dia adalah perhubungan. Of course, semestinya. Okey. Jalan raya mudah dibina di kawasan tanah pamah berbanding dengan kawasan tanah tinggi. Sebab apa? Saya rasa kos lebih rendah, Yes, cikgu, jika tanah pamah. Kalau kita tengok, kalau lebuh raya contohnya, lebuh raya dibina di kawasan tanah pamah, dia lurus. Bila sampai kawasan berbukit, dia akan mula berliku-liku. Berliku-liku. Sebab apa berliku-liku? Sebab dia nak elakkan kawasan-kawasan yang tertentu yang berisiko, contoh runtuhan tanah dan sebagainya. Itu lebih sesuai lah. Tak bermaksud kawasan tanah tinggi tak sesuai, tetapi tanah pamah lebih sesuai berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Sama juga dengan kawasan pinggir laut pun sesuai juga untuk bina perhubungan, jalan raya dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, pinggir laut. Tadi tanah tinggi sudah, tanah pamah sudah, pinggir laut. Apa kepentingan dia adalah pelancongan. Pelancongan. Kan suka mandi pantai, betul juga. naik Pelancongan bot, domestik, pelancongan antarabangsa. Antarabangsa, pelancong dalam dan luar negara. Ini contoh pulau. Semua orang tahulah. Ramai orang ke Langkawi ni, cikgu. Saya tengok ramai kawan saya Sebab apa? juga. Keindahan dia. Betul. Keindahan. Bukan sahaja Pulau Langkawi, banyak lagi pulau-pulau lain. Contohnya Pulau Tioman. Pulau Tioman, Pulau Redang. Pulau Redang. Pulau Perhentian. Pulau cikgu. Perhentian. Pulau Sipadan tadi yang kita sebut. Itu adalah pelancongan. Sepinggir laut. Pelabuhan. Pelabuhan. So, pelabuhan adalah tempat kapal mendarat memunggah barangan ekspor dan import. Boleh tak bagi satu contoh dekat saya? Pelabuhan yang popular dekat negara kita ni. Yang saya tahu Pelabuhan Kelang, cikgu. Yes, Pelabuhan Kelang. Selain daripada itu adanya Pelabuhan Kuantan. Adanya pelabuhan apa lagi? Tanjung Pelepas. Betul. Di Johor. Di Johor. Cikgu, Itu contoh-contoh pelabuhan lah. Yang mengendalikan kontena ataupun urusan ekspor dan import barangan-barangan tertentu. Itu adalah pinggir laut, pelabuhan. Pinggir laut, perikanan. Perikanan. Kita laksanakan aktiviti perikanan. Ini melibatkan laut lah. Saliran, kepentingan saliran adalah pengairan sumber air. Apakah pengairan itu? Pengairan sumber air, cikgu. Sumber air itu contoh? Untuk pertanian, cikgu. Pengairan sumber air untuk pertanian. Contoh tanaman padi. Dia buat sistem pengairan untuk membolehkan padi itu ditanam dengan lebih baik lah. Kalau sumber air untuk kegunaan harian, domestik, contoh membasuh, memasak, minum, kegunaan harian, mandi. Itu kepentingan saliran. Dan saliran ini memberi manfaat kepada kita dari segi memberikan sumber air untuk kegunaan domestik. Betul. Mengikut zaman dulu pun, Yes, cikgu, selalunya penempatan berada di mana adanya saliran. Adanya sungai, pasti ada rumah orang. Zaman dulu kan. Sebab
Sekarang kita ada sistem orang cakap bekalan air yang lebih tersusun, terurus. Kalau zaman dahulu pembinaan pertempatan ataupun kawasan tempat tinggal manusia banyak dibina di kawasan tebing sungai. Sehingga sekarang kalau kita tengok pertempatan di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak banyak dibina di kawasan pinggir sungai lah. Kerana dia menggunakan air sungai untuk kegunaan harian dia. Betul. Makan, minum, masak, untuk siram tanaman dan sebagainya. Betul. So itu adalah saliran. Kepentingan bentuk muka bumi saliran, perikanan. Tadi kita dah sebut dah pinggir laut. Tadi ada perikanan juga ni. Betul, cikgu. Kat saliran ada juga perikanan. Apa beza dia? Adakah jenis ikan, cikgu? Jenis ikan air tawar dan air masin? Air tawar dan air masin. Okey. Kalau dekat laut, kita banyak ikan-ikan yang tinggal di laut lah. Betul. Kalau macam air tawar ni, kalau saliran, ternakan ikan dalam sangkar. Contohnya, saya suka ikan patin. Yes, patin tempoyak memang sedap. Patin tempoyak, okey, betul, banyak ditanam, bukan ditanam, diternak. Diternak dalam sangkar, terutama di Sungai Temerloh, Pahang. Okey, ikan talapia, ikan keli. Ikan keli. Dan banyak lagi jenis-jenis ikan sungai lah. Itu beza dia. Saliran dengan kawasan pinggir laut mempunyai kepentingan yang hampir sama, iaitu perikanan. Okey, tapi jenis ikan ataupun jenis hasil dia berbeza sedikit. Okey. Seterusnya adalah pengangkutan. Ini di kawasan-kawasan tertentu. Tapi ada juga pengangkutan ini dijadikan sebagai pelancongan. Contohnya di Melaka. Naik bot dekat Sungai Melaka kan. Itu boleh dikaitkan dengan aktiviti pelancongan. Betul, cikgu. Okey, ada soalan? Saya Setakat ni? sangat jelas, cikgu. Okey, Dengan sangat jelas. jenis-jenis bentuk muka bumi dan kepentingannya, cikgu. Okey. Cikgu, saya nampak ada banyak kad di depan saya. Adakah Okey. cikgu akan menguji Saya pengetahuan nak saya uji, sekarang? kita dah secara awal tadi, daripada mula-mula kita belajar jenis dia, Betul. taburan dia, kepentingan dia, saya bagi contoh-contoh dia. Dan saya akan bagi gambar dekat Hanif yang dipaparkan di whiteboard ni, papan putih di belakang tu. Saya nak Hanif padankan kepentingan. Setiap bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi tu saya tak labelkan. Ya. Tapi mungkin Hanif dah lepaskan tadi kan. PBD yang pertama ujian yang pertama Ujian tadi kita dah cikgu. lepas dah. Ujian yang pertama tadi dah lepas, dapat 4/4. So mungkin dah tahulah. Mungkin kita boleh ambil satu yang paling hampir dengan Hanif. Baik, saya akan ambil yang ini. Apa tu? Cuba tunjuk. Di Apa sini tu? tulisnya pengangkutan. cikgu. Pengangkutan. Pengangkutan dekat mana? Pengangkutan. Tadi sini saliran, Okey. tanah tinggi, Okey. tanah pamah dan pinggir laut. Okey. Pengangkutan, cikgu. Saya akan cuba letak di saliran. Okey. Betul ke, cikgu? Pengangkutan. Tak tahu lagi. Baik, Kita tengok nanti dulu. cikgu akan bagi. Mungkin Baik, kita kita akan cuba tengok dulu. beberapa Saya pasti- keping selepas ini. Ya, murid-murid di rumah cikgu Pun boleh bersama-sama cuba dengan abang. cuba teka. Cuba imbas kembali apa yang telah saya terangkan tadi dan murid-murid dah belajar tadi. Kita tengok adakah anda boleh faham Betul. berdasarkan kepentingan Bentuk jenis muka bumi. bentuk muka bumi. Setiap jenis bentuk bumi. Okey, apa Ya. yang kedua? Perkataan Baik. yang kedua. Okey, Ada? murid-murid di rumah bersama saya, Okey. hidroelektrik. Hidroelektrik dia lebih Saya tahu kepada jika sebut hidro tu saya teringat air. Okey. Saya akan letak di pinggir laut lah, cikgu. Letak Sebab kat- pinggir laut pun ada air banyak sebab ni. pinggir laut ada air. Pinggir laut Okey. banyak air, maka saya akan Okey. letak di air. Di pinggir laut, maaf, hidroelektrik ya. Hidroelektrik. Baik. Okey. Seterusnya kita ada pelancongan. pelancongan. Pelancongan, saya tahu tanah tinggi. Saya suka ke tanah tinggi, cikgu. Suka tanah tinggi. Baik, saya akan tampal di sini. Okey, pelancongan. Baik, Okey, satu lagi Okey. cuba. Tengok. Baik, seterusnya kita ada pelabuhan, cikgu. Okey, pelabuhan. Manakah Pelabuhan. sesuai? Pelabuhan. Saya rasa di bahagian pelabuhan. Tadi kita sebut ada pelabuhan murid-murid di Kelang. rumah. Contohnya saya bagi contoh tadi. Saliran, cikgu. Saliran. Okey. Saya akan cuba letak di saliran. Okey. Yang tu yang kosong tu tak ada. Yang kosong tu tak Okey. ada tu. Saya letak di tak sini, apa. cikgu. Baik, Okey. nanti kita tengok mana yang betul ke salah. Boleh, Saya pasti nanti murid-murid kita di cuba rumah. tengok. Cuba tengok mana yang betul, mana yang salah. Yang di rumah Okey, tu boleh salah ingat tak tu. semestinya salah selamanya. Kita cuba ansur maju. Kita belajar dari kesalahan, cikgu. Belajar dari kesilapan. Pertanian. Pertanian? Ni agak senang, cikgu. Saya nampak sawah padi di sini. Bijak. Saya letak Okey. pertanian di tanah pamah. Pertanian di tanah Ya. pamah. Pertanian Okey. tanah pamah.
Seterusnya kita ada pertempatan. Okey, Seperti yang cikgu pertempatan. kita cakap tadi, Cikgu Fitri cakap pertempatan lebih senang di tanah pamah, lebih sesuai di Okey. tanah tinggi pun boleh, Boleh. tapi lebih sesuai di tanah pamah. Yes. Maka saya akan letak di tanah pamah. Okey. Pertempatan. Oops, maaf. Okey, kita cuba lekat di sana. Okey. Baik, seterusnya Apa berdebar-debar yang saya ni ditulis cikgu. itu? Pengairan. Pengairan, Okey, cikgu. pengairan. Kat mana? Kawan-kawan Air. saya kat rumah, pengairan. Saya nak letak di mana ni? Okey. Pengairan, ada gambar air. Ada gambar air. Saya cuba di... Nama pun dah saliran. Sama cikgu. pun aliran. Saya cuba letak di pengairan. sini lah, pengairan di sini. Ya. Okey. Baik, pengairan di gambar saliran. Baik. Pelancongan. Pelancongan. Kat mana sesuai melancong ni? Cikgu, saya dah letak pelancongan tadi dekat tanah tinggi. Dekat tanah tinggi. Satu Kat mana lagi yang sesuai? Yang sesuai pinggir laut. Saya suka teluk cempedak, cikgu. Yes. Teluk cempedak. Tapi saya tak akan tahulah letak- betul ke tidak tu. Lepas ni kita tengok satu persatu. Lepas ni kita perhatikan Ah, ya. kita perhatikan. Baik, saya letak Betul. pelancongan Ada di... lagi beberapa keping di situ. Ada beberapa lagi. Pertanian. Pertanian. Saya Tadi kena tanah letak- pamah pertanian. Itulah. Oh, tanah pamah dah ada pertanian. Ada tempat lain Ada sesuai tempat untuk lain. pertanian ni. Kawan-kawan saya kat rumah ingat tak pertanian satu lagi kat mana? Takkan kita nak tanam di tepi lautnya? Cikgu, tanah tinggi. Yes. Cikgu mengatakan Apa tadi? mengenai peladangan teh. Teh dan Ya. strawberry. 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 Contohlah. Baik, saya akan Ada letak lagi di tanaman sini. lain yang boleh ditanam. Okey, pertanian di sana. Perikanan, cikgu. Perikanan. Okey, kat mana perikanan? Perikanan mesti tempat yang ada air, Okey. maka boleh dilakukan di saliran. Saliran. Okey, betul. Saliran, ya. Baik. Saya kena letak di saliran. Okey. Baiklah, sebenarnya cikgu saya ada satu lagi perikanan di sini. Okey, satu lagi perikanan. Satu lagi saya rasa boleh di pinggir laut lah. Okey, pinggir laut tadi Kerana- saliran. Baik. Sebab pinggir laut pun ada air. Baik, saya akan letak di sinilah cikgu. Saya rasa situ tak muat, minta maaf. Okey, tak muat. Tapi ini kepada pinggir laut ya. Okey. Baik, ada satu lagi. Last one. Perhubungan. Kawan-kawan saya di rumah, perhubungan harus pergi ke mana? Di mana? Yang sesuai. Kalau saya cuba ingat, cikgu mengatakan lebih senang untuk membuat jalan di tanah yang rata. Tanah Yes. tinggi pun boleh, tapi lebih senang di tanah rata. Okey. Maka saya akan letak di sini ya. Di Baiklah, bahagian tanah pamah. Baik, saya akan cuba. Maaf cikgu, saya letak di sinilah. Okey, tak apa. Ya. Kita rapatkan sikit. Okey, tak ada hal. Baiklah. Baik. Perhubungan untuk tanah pamah, perikanan untuk pinggir laut. pinggir laut. Baik cikgu, Okey. apa pendapat cikgu mengenai jawapan saya hari ini? Okey, pendapat saya sekarang ni kabur lagi tu. Okey, tak apa. Okey, pengangkutan, betul? Okey, pengangkutan saliran untuk sungai, juga. saliran. Okey, pelabuhan tidak sesuai. Pelabuhan Kerana tidak sesuai pelabuhan je? di tepi laut. Harus di tepi laut. Dekat sungai nak berlabuh macam mana kapal besar? Oh, saya mikirkan sampan tadi. cikgu. Yes, sampai dia berbezakan. Okey. Baik, saya akan Tak pindahkan apa. cikgu lah. Salah tak apa sebab dia melalui kesilapan itu kita lebih ingat. Saya pindahkan ke Pindah sini tak ya. apa. Pelabuhan di pinggir laut. Sesuai, lebih sesuai di kawasan pinggir laut. Di situ. Okey, perikanan betul? Perikanan Tadi betul, Hani cikgu. ada sebut suka makan ikan patin. Ikan Okey, patin. perikanan. Okey, betul. Pergi pada gambar yang sebelah dia, pelancongan. Di sini. Pelancongan betul, pertanian betul. Tanah Good. tinggi cikgu ya. Pelancongan tanah dan tinggi. pertanian. Betul, bagus. Sangat bagus. Baik. Okey, pertanian, pertempatan, perhubungan. Good job. Okey. Ini tanah pamah cikgu Yes, sesuai ya. tanah pamah sesuai untuk pertanian, pertempatan, Dan perhubungan. Baik, kita ada pinggir laut. Tadi Pinggir laut, pelabuhan yang saya sudah jawab di dah sini. pindahkan. Okey, perikanan, Perikanan boleh cikgu. betul. Hidroelektrik cikgu. Hidroelektrik tadi sebut air kan? air. Betul, dekat laut ada air. Betul. Tapi hidroelektrik dijana di kawasan tanah tinggi. Baik. So pindahkan hidroelektrik Saya itu pindah. letak di kawasan tanah tinggi. tinggi, cikgu. Saya letak di sini, kat tepi ya. lah, kawasan tanah tinggi. Baik. Pelancongan betul. Baik. Dan pelancongan cikgu Betul. So tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So saya bagi markah 10/12. 10/12, cemerlang tu. cikgu. Cemerlang Alhamdulillah. dah. Okey. So 10 campur 4. So dapat apa? 10, 12, apa? bahagi 2, 5/6 cikgu. Sama 10 dengan campur 4. 10 campur 4 cikgu. 14 cikgu. 14.
14 per 16. 16. Baik. Nanti Sangat bagus. Saya akan kira peratus tu berapa cikgu. Bagus. Peratus nanti kita kira. Alhamdulillah cikgu. Okey. Dan saya pasti kawan-kawan saya di rumah banyak yang dapat jawab soalan cikgu kita tadi dengan betul. Mungkin ramai dapat 100% tu. Saya akan cuba lagi tau. Tetapi kita akan berehat sebentar kerana sebentar lagi cikgu kita ada sedikit lagi nak kongsi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran geografi dengan topiknya bentuk muka bumi di Malaysia ya. Bersama Cikgu Fitri. Cikgu sebelum kita berehat tadi kita telah perhatikan dan juga meletakkan fungsi-fungsi serta faedah. Okey, kepentingan bentuk muka bumi. Untuk muka bumi yang berbeza-beza cikgu tu. Okey. Apa lagi yang kita ada hari ini cikgu? Okey, saya nak tanya satu je. Boleh, Okey, cikgu. selain daripada yang saya sebutkan tadi kepentingan bentuk muka bumi, apakah satu kepentingan yang saya tak sebut? Mungkin saya terlepas pandang, mungkin ada perasan ke tadi? Satu lagi cikgu. Yang saya tak sebut. Saya saja tak sebut. Baik, cikgu sebenarnya kan saya ada teringat satu. Seperti cikgu katakan mengenai tasik titi wangsa tadi, tasik buatan manusia. Bukan tasik dewasa, tasik bera dengan Maaf cikgu, tasik bera. Iaitu untuk pelombongan cikgu. Okey. Adakah itu jawapannya betul? Pelombongan bukan di tasik, pelombongan di kawasan pinggir laut. Betul. Okey, itu pelombongan petroleum dan gas asli. Pelombongan Itu kepentingan petroleum dan gas kawasan asli. pinggir laut. Okey, secara keseluruhan hari ini kita belajar tentang 3 perkara. Okey, jenis bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Lepas tu kita tengok taburan dia dekat mana lokasi dan yang terakhir kita tengok tadi tentang kepentingan setiap bentuk muka bumi iaitu kepentingan tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut. Okey. Betul, Itu cikgu. rumusan yang kita belajar pada hari ini. Saya Ya. rasa Hanif dapat apa-apa yang saya cuba sampaikan, faham, dan murid-murid di rumah juga saya yakin anda dapat dan faham. Saya setuju cikgu. Cikgu Okey. dengan beberapa soalan yang sudah jawab daripada cikgu tadi. Okey. Apakah pendapat cikgu mengenai prestasi saya hari ini? Kalau Hanif ni anak murid saya yakin Hanif akan dapat menguasai ilmu dan ilmu itu boleh digunakan untuk kehidupan seharian. Bukan InsyaAllah. untuk perasaan saja tetapi untuk kehidupan seharian pada masa hari ini hingga akan datang. Saya setuju cikgu. Okey. Kerana kalau kita belajar mengenai kepentingan bentuk muka bumi ini, kita boleh juga mengaitkan, seperti saya telah mengaitkan dengan ekonomi. Apakah kegunaan dan bagaimanakah kita boleh menggunakan bentuk muka bumi ini untuk membangunkan negara kita. Betul Yes, cikgu? sama-sama membangunkan negara kita. Betul. Dan terima kasih cikgu kerana menilai saya. Sebelum saya lupa, Betul. nanti jangan lupa untuk murid-murid di rumah boleh dapatkan sumber rujukan ataupun bahan di laman web Delima iaitu Sumberku. Dekat situ banyak bahan-bahan latihan yang boleh murid-murid gunakan untuk mengukuhkan lagi pemahaman. Saya setuju cikgu dan kepada murid-murid di rumah boleh perhatikan di kaca TV anda ada kita meletakkan laman sesawang Sumberku itu untuk meneruskan pembelajaran dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad, guru geografi dari SMK Sulaiman Bentong Pahang atas segala pengajaran cikgu. Saya rasa topik yang kita belajar hari ini sangat menarik, membawa banyak bawa faedah pada saya juga murid-murid di rumah. Dan kepada penonton-penonton di rumah, terima kasih kerana bersama kami untuk 1 jam ini. Saya pasti semuanya dah menimba ilmu dengan banyak dan sentiasa bersama kami di Didik TV KPM kerana banyak lagi ilmu yang kita akan kongsi bersama-sama dengan guru-guru yang sangat berwibawa. Dan dengan itu, nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Didik TV KPM.